Jualan Agro Madani tawar diskaun. Jualan Rahmah bergerak bantu usahawan dan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tawar penjimatan sehingga 30%. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jualan Agro Madani menjadi projek rintis berkonsepkan jualan pada harga berpatutan. Program menerusi kerjasama Fama, LPP dan LKIM ini menyasarkan nilai jualan RM150,000 bagi 10 kali penganjuran dengan jangkaan 3,000 pengunjung. Kita nampak sambutan daripada rakyat begitu amat menggalakkan, terutama ayam. Kerana kita tahu dijual di sini dengan harga yang murahlah. Ini salah satu cara untuk kita mengurangkan sedikit bebanan golongan B40 dan M40, terutama dalam nak menyambut Hari Raya dan juga sepanjang Syawal nanti. Jualan meliputi produk segar dan barangan kawalan terpilih membabitkan outlet peruncitan agensi di bawah Kementerian Projek Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan, Pinggir Bandar dan Kawasan Miskin Bandar. Beliau melancarkan program Jualan Agro Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di Dataran Usahawan Kampung Johan Setia Klang, Selangor. Program Jualan Agro Madani juga dianggap sebagai program quick win yang memberi manfaat kepada usahawan, tani dan pengguna. Kita menaik taraf daripada jualan sosial ladang kepada jualan Agro Madani. Ini satu inisiatif baru daripada Kementerian Pertanian. Dan perbezaan dia dengan yang lain adalah nombor satu, kita membawa juga barang-barang segar daripada ladang oleh petani kita, dan juga kita bawa yang tambahan dia tu daripada kilang. Alhamdulillah, saya sangat happy. Sebab kan dapat kerajaan membantu rakyat yang susah kan. Sebab tu Alhamdulillah, kita orang sangat happy. Barang-barang pun Alhamdulillah lah. Menjelang raya ni memang perlu ada macam ni, kalau boleh hari-hari. Sebabnya kita keluar banyak duit nak beli baju raya, nak beli untuk tempat-tempat raya apa semua kan. Sekarang kan ni kita boleh kurangkan sikitlah beban kita. Sangat bagus untuk jualan macam ni. So ada harga yang sangat berpatutan lah kalau nak datang sini. Jualan Rahmah bergerak. Pemain industri dan rakan strategik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dialu-alukan melaksanakannya. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Salih berkata, ia bagi memudahkan masyarakat mendapatkan barangan keperluan dengan harga potongan. Jelas beliau, ia terutamanya perlu dilaksanakan di kawasan luar bandar. Kita lihat adalah perlu di kawasan tak ada supermarket atau hypermarket. Jadi bila tak ada hypermarket dan supermarket, kita perlu buat macam ni dekat premis di luar. Yang ini dia ada implikasi logistik, ya, ada implikasi logistik dan kita tak boleh buat selalu-selalu. Jadi mungkin kita buat sebulan 2 kali. Tapi kalau ada mobile, dia boleh hari-hari. Beliau bercakap kepada RTM selepas melancarkan program Jualan Rahmah Peringkat Negeri Pahang di Chini Pekan. Program 2 hari ini diadakan serentak di 14 kawasan Parlimen Negeri Pahang bermula hari ini. Dakwaan harga tiket mencecah RM3,138 bagi penerbangan Kuala Lumpur Tawau kelas ekonomi pada 20 April adalah tidak tepat. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata beliau telah menghubungi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines Berhad MAB, Kapten Izham Ismail dan dimaklumkan mengenai pencanggahan fakta terbabit. Jelas beliau menerusi kenyataan media, Loke berkata CEO MAB mengesahkan semua tiket kelas ekonomi untuk penerbangan Kuala Lumpur Tawau pada hari tersebut telah habis dijual dan tiket yang tinggal hanya kelas perniagaan. Beliau memaklumkan harga tiket kelas perniagaan adalah RM2,863.40. Sidang media akan diadakan esok bagi memberi fakta tambahan mengenai kapasiti penerbangan sempena sambutan Aidilfitri tahun ini.
Jamin kestabilan elektrik pada Hari Raya Aidilfitri. Hampir 9,400 warga kerja Tenaga Nasional Berhad TNB akan bertugas. Penugasan giliran dan tunggu sedia dilakukan di stesen-stesen jana kuasa, pusat kawalan dan seluruh rantaian perkhidmatan termasuk grid dan pencawang. TNB dalam kenyataan memaklumkan ia bagi memastikan kelancaran penghantaran dan pembahagian bekalan elektrik serta siap siaga untuk perkhidmatan pelanggan. Pemantauan di setiap negeri khususnya dalam aspek teknikal ditingkatkan menjelang Syawal. Ia selari jangkaan umat Islam pulang lebih awal ke kampung halaman selain mereka yang mengambil peluang melancong sempena cuti panjang hujung minggu. Bilangan tenaga kerja diperuntukkan turut mengambil kira tempoh kritikal 72 jam mulai sehari sebelum sambutan Aidilfitri. Penggunaan tenaga elektrik dijangka meningkat ketika orang ramai rancak membuat persiapan akhir. Tiada lesen menjual bunga api. 120 individu ditahan dan bunga api dirampas bernilai hampir 3.4 juta ringgit dalam tempoh 28 Mac hingga 9 April lalu. Mereka didapati melanggar syarat, tidak mempunyai lesen dan menjual bunga api yang tidak dibenarkan. Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nursiah Muhammad Saududdin berkata, kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya. Pemantauan dan pemeriksaan menyeluruh sentiasa dilakukan dan berterusan di seluruh negara. Ia termasuk penjualan bunga api dan mercun secara dalam talian. Polis menerima 6,526 permohonan mendapatkan lesen menjual bunga api dan mercun di seluruh negara sempena Aidilfitri. Sebanyak 5,188 permohonan diluluskan, manakala selebihnya ditolak kerana tidak memenuhi syarat ditetapkan. Bank Muamalat menjadi institusi perbankan Islam pertama menawarkan khidmat nasihat, pengiraan dan pembayaran fidyah. Bagi peringkat pertama, perkhidmatan kutipan fidyah membabitkan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Fidyah ni pembayarannya setiap masa dan apabila pihak Bank Muamalat Malaysia Berhad menyediakan perkhidmatan tersebut, dia akan memudahkan para pelanggan kami dan seboleh-bolehnya kami di pihak Bank Muamalat Malaysia Berhad ni ingin menyampaikan perkhidmatan yang dianggap sebagai end-to-end. Beliau berkata demikian selepas pelancaran perkhidmatan kutipan fidyah di kaunter cawangan Bank Muamalat Wilayah Persekutuan dan Negeri Selangor. Untuk tempoh akan datang, pihak bank akan bekerjasama dengan beberapa majlis agama Islam negeri lain bagi memperluas penawaran khidmat pembayaran fidyah di kaunter. Ia merupakan antara usaha menjadi pusat penyelesaian sehenti dalam memenuhi keperluan kewangan serta memberi manfaat kepada pelanggan. Penyelenggaraan kenderaan secara berkala dapat mengelak risiko kenderaan terkandas dalam perjalanan selain menyumbang kesesakan lalu lintas. Menjelang perayaan Aidilfitri, wartawan Azizi Harun meninjau situasi di bengkel kenderaan. Kesempatan hujung minggu terakhir sebelum Aidilfitri diambil orang ramai untuk menghantar kenderaan bagi diselenggara. Lagi seminggu nak raya, kereta semakin banyak untuk servis. Jadi kita terpaksalah cuti 2 hari sebelum raya. Berdepan masalah kereta rosak terutamanya di atas lebuh raya boleh menjadi mimpi ngeri, apatah lagi dengan peningkatan jumlah kenderaan musim perayaan ini. Kos dia terlalu tinggi lah, jadi beribu lah benda ni. Akan keluar duit. Kalau penjagaan minyak apa semua, mungkin benda ni tak banyak lah habis. Untuk buat servis, ditukar minyak hitam, water filter, oil filter dan juga tayar jika perlu. Saya akan pastikan kereta saya dalam keadaan yang baik, terutamanya tayar, braking, segala minyak gearbox, minyak hitam terjaga. Bagi memastikan kelancaran perjalanan di musim perayaan, pemilik kenderaan seharusnya tidak berkira dalam mengeluarkan perbelanjaan untuk penyelenggaraan kenderaan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasinya. Azizi Harun, RTM.
Jumlah pengembara masuk ke Malaysia melalui bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru dijangka meningkat sehingga 30% bermula minggu ini. Jumlah dijangka meningkat kira-kira 300,000 hingga 400,000 pengembara berbanding hari biasa. Exco Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, ia disebabkan kemasukan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dan rakyat Singapura yang datang ke Malaysia. Sebanyak 27 kaunter beroperasi di laluan masuk kereta dan 29 kaunter dibuka di laluan keluar. Manakala 50 lorong hybrid dibuka bagi pengguna motosikal, 18 kaunter untuk penumpang bas dan 18 kaunter e-gate juga dibuka. Ia bagi melancarkan lalu lintas di kedua-dua pintu masuk dan keluar. Pelatih atau pelajar institusi pengajian MARA perlu dipersiap dengan ilmu keusahawanan. Ia bagi mengelak kebergantungan mereka kepada pekerjaan diwujudkan kerajaan atau swasta pada masa akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, langkah tersebut bagi memastikan mereka lebih kreatif dan inovatif bagi mendepani kepesatan kemajuan dunia teknologi hari ini. Dengan teknologi maklumat, media sosial yang begitu meluas, saya kira ini adalah satu peluang bila mereka dilatih dengan pelbagai kemahiran TVET. Mereka juga diberikan pendedahan dalam konteks keusahawanan. Mereka kena kreatif dan inovatif dalam mendepani cabaran zaman dengan mencipta peluang-peluang pekerjaan ini. 52 universiti di China membuka peluang kepada pelajar Malaysia melanjutkan pengajian melalui Pameran Pendidikan Tinggi dan Kerjaya China HSK 2023. Timbalan Pengarah Kementerian Pendidikan Tinggi, Akademik dan Pembangunan, Profesor Dato' Dr. Nozaini Azman berkata, pihaknya komited mewujudkan ekosistem pendidikan yang berkualiti untuk melahirkan individu berkemahiran tinggi. I look forward to seeing that the higher education system in Malaysia, together with the Chinese higher education system, will develop the potential of individuals and meet both our national aspirations, whether the students are studying locally or in China. Turut hadir Kaunselor Pendidikan Kedutaan China di Malaysia, Zhao Changtao dan Naib Chancellor Universiti Sains Elektronik dan Teknologi China, Peng Lan. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah, Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran, akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program jualan Rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan keperdukan sebanyak RM200 juta kepada RM225 juta bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai, Kelantan. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Bunyikan dengan berhemah.
Berita perdana diteruskan dengan H-Click. Bersama Nadia Bryan.